Kembali bersama kami dan kita akan ke Melaka hujung minggu ini. Jadi kalau anda berada di Bandaraya Bersejarah Melaka, datanglah bersama kru kami. Pastikan anda patuh kepada SOP dan bersiaran langsung bersama kami dari Bandaraya Bersejarah. Kita akan terus sambung perbincangan seterusnya bersama dengan tamu saya di studio. Yang bakal kita bincangkan adalah sambutan 100 PBM sempena HBPS. Apakah HBPS? Kita bersama dengan Town Planner Dr. Syamsani Syamsuddin, Ketua Pengarah Plan Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Plan Malaysia adalah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa yang akan mengadakan majlis perasmian sambutan 100 tahun Profession Perancang Bandar. Terima kasih kerana bersama kami untuk membincangkan hari yang istimewa ini. Selalunya ia akan diadakan pada bulan ini, sambutan istimewa ini. Boleh kita perincikan sedikit tentang sambutan ini dalam konteks Malaysia? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Terence di atas keizinan untuk kami berada di Selamat Pagi Malaysia ini. Terima kasih. Dan bagi sambutan 100 tahun PBM tu maksud dia 100 tahun profession perancang bandar dan desa, dan seterusnya HPBS tu maksud dia Hari Perancangan Bandar Sedunia. Kalau ikutkan untuk tiap-tiap tahun pada 8 November adalah hari sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia, disambut di seluruh dunia. 8 of November. Jadi pada tahun ini kita akan adakan pada bulan ini dan akan diadakan di Putrajaya, dan sambutan 100 tahun profession ini diadakan bersekali. Sebenarnya kita telah sampai pada tahap 100 tahun profession perancang bandar ini. Pada tahun 1921 kita telah mendapat seorang pegawai perancang bandar kerajaan yang pertama di Malaysia, iaitu Charles Compton Reid. Jadi pada tahun itulah sampai tahun 2021 ini, maka cukuplah 100 tahun pegawai perancang bandar kerajaan dalam Malaysia ini. Ya, dan kalau kita lihat bandar-bandar kita semakin terancang seperti Putrajaya, kita boleh lihat bahawa ada fungsi setiap satu perkara ataupun bangunan yang diletakkan dan konteksnya kepada masyarakat setempat. Jadi dalam 100 tahun ini bukanlah satu usia yang pendek jika dibandingkan dengan usia manusia. 100 tahun telah pun dicapai. Jadi apakah sebenarnya peranan yang dimainkan oleh perancang bandar? Menteri kita pun town planner juga, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Tan Sri Anwar Musa merupakan seorang perancang bandar. Jadi apakah sebenarnya profession ini? Okey, pegawai perancang bandar atau juru rancang bandar adalah merupakan satu profession yang sangat penting dalam negara. Sebab sebelum sesuatu pembangunan dilaksanakan, maka sesuatu perancangan hendaklah dilakukan. Penentuan tentang guna tanah sesuatu kawasan, hala tujunya nak mengarah kepada ke timur, ke barat atau ke tengah atau in the city centre atau bagaimana ke kawasan luar bandar dan sebagainya, perlu ditentukan di dalam kita membuat perancangan bandar dan desa. Isu peranan dalam kawalan pembangunan juga adalah sangat penting. Kerana perancang bandar ni apabila ia telah menyediakan ke semua pelan-pelan rancangan-rancangan kemajuan atau pelan-pelan susun atur dan sebagainya, maka sesuatu pembangunan hendaklah mematuhi perancangan-perancangan yang telah kita sediakan. Dan kuasa di mana kita ni memainkan peranan kita adalah tertakluk di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 atau di singkatannya Act 172. Dan dari segi kawaselia profession perancang bandar, ianya tertakluk di bawah Akta 538, iaitu Akta Perancang Bandar. Jadi dalam kita nak menjalankan tugas kita ini sebagai perancang bandar, kita melihat perancangan ini bukan hanya zaman dulu, evolusinya kita buat layout plan atau very specific to micro planning lah untuk bandar-bandar, pelan susun atur dan sebagainya. Tetapi evolusi ini berkembang. Dia bukan hanya takat itu, dia berkembang ke tahap pihak berkuasa tempatan, lepas tu ke daerah, ke peringkat negeri dan di peringkat negara. Jadi pada tahun 2005, kalau tak salah saya, apabila akta kita telah
tambah baik, ada dibuat pindaan, maka kita telah memperkenalkan satu rancangan fizikal negara dibuat untuk di peringkat makro yang lebih bersifat holistik dan strategik bagi menentukan tuju arah ataupun perancangan fizikal yang menterjemahkan ke semua dasar-dasar sektoral negara, bermula daripada kalau dulu wawasan 2020 lah sehingga ke peringkat rancangan Malaysia 5 tahun tu, and then seterusnya ke state directions dan sektoral, dan seterusnya ke peringkat yang lebih rendah. Tetapi sekarang wawasan kemakmuran negara lah yang menjadi wawasan kemakmuran bersama 2030 menjadi kita punya rujukan utama, dasar utama di dalam kita menterjemahkan sebarang pembangunan dalam konteks spasial. Bila kita kata konteks spasial ni adalah lebih kepada ruang atau fizikal lah dalam penyusunannya, bagaimana supaya kita dapat mengelakkan daripada berlakunya percanggahan. Dan pada masa yang sama, dalam kita nak melaksanakan tanggungjawab kita ini, kita harus melihat banyak perkara. Dia bukan hanya melihat dari segi susun atur guna tanah sahaja, tetapi aspek-aspek alam sekitar, aspek-aspek pemeliharaan, aspek-aspek halangan-halangan pembangunan fizikal seperti tanah tinggi, steep slopes dan sebagainya, dan kawasan-kawasan badan air, kawasan-kawasan hutan hendaklah dilihat supaya kita tidak membuat satu perancangan di kawasan-kawasan yang banyak halangannya. Dan juga kita telah sekarang in terms of evolution, kita juga memasukkan sekarang aspek-aspek dari segi pengurusan risiko bencana. Kita dapati banyak kawasan-kawasan bandar dan luar bandar ini sekarang dilanda risiko-risiko bencana seperti bencana banjir dan sebagainya. Jadi dalam kita membuat kita punya perancangan, kita kena memasukkan perkara itu supaya kita dapat mengukur tahap-tahap risiko sesuatu kawasan dan kita dapat mengelakkan daripada kawasan-kawasan itu daripada dibuat pembangunan yang terlalu intensif dan kenalah bersesuaian. Dan dari segi era digitalization, now we are talking about IR4 dan sebagainya, Plan Malaysia juga tidak orang kata mengenepikan aspek itu, di mana kita mengeluarkan pelbagai information systems. Salah satu information system yang paling penting adalah sistem maklumat perancangan guna tanah dalam negara. Di situ rakyat boleh akses kepada sistem untuk mendapatkan maklumat tentang guna tanah semasa. Jadi guna tanah semasa bagi suatu kawasan bagi seluruh semenanjung Malaysia. Jadi kita dapat tahu kawasan mana juga yang telah dirancang untuk apa kegunaannya, zoning-zoning dia dan sebagainya. Itu dari segi era digitalization. Nah, at the moment now, untuk future pun kita akan wujudkan Malaysia Urban Observatory, di mana ini akan menggabungkan pelbagai maklumat untuk kita membuat satu keputusan yang lebih tepat. Is a decision support system, scenario generation dan sebagainya, dan ini akan kita gembelingkan pelbagai agensi untuk kita integrasikan maklumat-maklumat untuk kita masukkan supaya kita boleh membuat keputusan perancangan yang lebih tepat, cepat dan berkesan. Dan kalau kita lihat kepada satu lagi aspek cabaran untuk town planner ataupun perancang bandar ini adalah untuk merancang bandar-bandar yang inklusif untuk mereka yang kurang upaya dan sebagainya. Bagaimanakah ia dapat diterjemahkan dalam konteks bandar yang sudah pun sedia wujud seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Melaka, bandaraya bersejarah yang sudah pun sedia bertapak lama. Apakah boleh dilakukan pada bandar-bandar sedia ada ini untuk menjadikan bandar-bandar ini mempunyai sifat-sifat inklusiviti? Okey, dari aspek inklusiviti, kita membuat banyak perancangan sebenarnya. Dalam tiap-tiap sesuatu perancangan, contohnya untuk di BKL, mereka ada rancangan struktur. Di dalam penyediaan rancangan struktur itu, mereka akan memastikan rakyat dapat participate, menyertai di dalam perancangan mereka. In terms of inclusivity untuk aging society contoh, ataupun orang kurang upaya, maka garis-garis panduan telah dihasilkan oleh Plan Malaysia untuk di-adopt atau di-adapt oleh local authorities untuk mereka gunakan dalam membuat perancangan. Contohnya, kalau kita guna untuk OKU contohnya, kita ada garis panduan universal design. Maka kalau kita buat jalan, curb dia tu kena ada yang slope yang sesuai untuk wheelchair, ada railing di tepi jalan dan sebagainya. Bagi aging society, kita ada juga buat garis panduan bagi retirement homes in the future.
future, because kalau zaman sekarang kita kata kita letak kat orang-orang tua, kadang-kadang mak anak ni kadang letak dekat rumah orang tua-tua. The perception tentang orang tua ni, kadang orang-orang tua punya rumah ni macam tak berapa baguslah, macam seolah-olah anak-anak nak letak mereka di situ, padahal tanggungjawab mereka untuk memelihara anak dan ayah dan ibu mereka. Tetapi bila ada retirement homes kalau dibangunkan di masa hadapan, maka benda-benda tu boleh dibuat perancangan yang lebih, kawasan tu lebih terancang. Dia ada homes untuk mereka berjumpa, dia congregate dan sebagainya, untuk mereka menjalankan aktiviti-aktiviti. Jadi inclusivity ni is not just about aging society atau OKU, but also for the perancangan mereka di bawah B40, M40 dan T ke atas. So yang untuk B40 ni, perancangan untuk perumahan mampu milik contohnya adalah satu aspek yang sangat penting. Jadi dalam kita memastikan inclusivity for like towns yang sedia ada ini, mereka harus melihat pembangunan-pembangunan yang mungkin melibatkan pembangunan semula bandar. Bagi kawasan-kawasan dah usang, maybe you can redevelop those area dan majukan untuk memasukkan aspek-aspek tersebut. Itu salah satu cara lah. Tapi Plan Malaysia melalui KPKT, kita memang telah menghasilkan garis-garis panduan ini untuk terima pakai dan diguna oleh pihak berkuasa tempatan atau mana-mana pihak swasta ataupun mana-mana perancang bandar swasta untuk mereka merancang kawasan-kawasan supaya standard-standard yang telah kita tetapkan dibuat secara seragam dan diguna pakai dengan sebaik mungkin, and then the flexibility of drawing out the layout tu terpulang pada mereka. Jadi konsep-konsep nak diketengahkan tu kita akan membuat penilaian dan sebagainya. Satu ketika dulu dunia dilanda the Black Plague dan juga mungkin Spanish Flu yang sedikit sebanyak telah mengubah cara perancangan bandar. Ya. Jadi pandemik ataupun lakunya wabak penyakit ini juga boleh memberi kesan kepada perancangan bandar. Dalam dunia pasca COVID ataupun dunia di mana COVID menjadi endemik, bagaimanakah impaknya kepada perancangan bandar? Disebabkan kita terpaksa hidup berjauhan secara fizikal, jarak itu perlu dikekalkan, pemakaian pelitup muka mungkin akan menjadi satu cara hidup bergerak ke hadapan. Jadi apakah impaknya kepada perancangan bandar? Okey, COVID-19, satu pandemik yang tiba-tiba datang ke negara kita. Perancangan apabila dibuat pada waktu itu tidak mengambil kira. Tetapi prinsip-prinsip perancangan tidak pernah berubah sebenarnya. Sebab prinsip-prinsip perancangan adalah mengutamakan keselamatan, kesihatan, privacy dan sebagainya. Jadi prinsip-prinsip ini tetap kekal, akan diadopt, tetapi dari segi perancangan bandar, saya tidak nampak kenapa kita harus mengubah dari segi jarak dan sebagainya. Kita go back to the neighborhood planning contohnya, di mana dalam tu kita ada live, work and play punya konsep. Jadi kita patutnya sekarang tidak kata mengutamakan perjalanan yang commuting to work tu sebagai satu yang utama. Kalau boleh di satu kawasan atau bandar tu kita boleh berjalan kaki dalam jarak 15 ke 20 minit, you will live, work and play in that neighborhood atau in that community. Jadi tidak adalah jadi nanti penjarakan nak tinggal tempat lain, bergerak ke tempat lain untuk bekerja dan sebagainya. That is one of it. And dalam perancangan juga yang paling penting is overcrowdedness. Kalau kita ada plot ratio untuk satu kawasan 1:4, 1:8 dan sebagainya, apabila plot ratio ni dia tinggi, maka kawasan itu akan mempunyai intensiti pembangunan yang tinggi. Jadi tapi yang paling penting is this space yang diperlukan untuk sesuatu insan duduk di dalam satu kawasan tu. Jadi dari awal pun sebenarnya the overcrowdedness is a principle dalam kita menyediakan kemudahan-kemudahan tempat tinggal dan sebagainya. So this is one of the thing yang perlu kita lihat. Dan also kalau kita lihat dari segi ekonomi, pembangunan ekonomi, banyak pihak-pihak swasta ataupun pengusaha-pengusaha kilang dan sebagainya, mereka diarahkan untuk menyediakan rumah pekerja,
sama ada untuk rumah pekerja asing ataupun rumah pekerja tempatan. Jadi salah satu peranan yang telah dimainkan oleh Plan Malaysia dalam konteks ini oleh juru rancang bandar adalah dengan menyediakan garis panduan bagi temporary labour quarters dan juga centralised labour quarters. Jadi untuk temporary ini mereka boleh menggunakan premis-premis perniagaan atau perumahan yang maybe ditinggalkan, kemudian ditukarkan kegunaannya untuk menempatkan pekerja-pekerja asing dan sebagainya. Jadi this is one of the way how to contain the rebatkan atau penularan pandemik COVID-19 ini. Dan kalau tak salah saya, kelulusan bagi TLQ dan CLQ ini pun telah diperolehi dan kita sangat-sangat berharap pihak-pihak yang menyediakan pekerjaan seperti pengusaha-pengusaha kilang dan sebagainya akan mengadopt ataupun mengaplikasikan garis panduan ini bagi penyediaan labour quarters lah untuk pekerja-pekerja. So this is one of the most important thing. Selain pada itu, kita juga memberikan maklumat sebenarnya kepada MKN tentang lokasi-lokasi kawasan pembangunan di mana tumpuan-tumpuan pembangunan perumahan dan sebagainya. Dari situ mereka boleh merancang atau melihat kat mana atau density atau tumpuan penduduk dan sebagainya. Jadi di situ kita bekerjasama dengan NAKMA, dengan MKN dan sebagainya sebagai pemberi maklumat dan juga input lah dari segi perancangan. Saya berasa agak selesa di Bandaraya Kuala Lumpur. Lambakan manusia mungkin belum mencapai tahap sama seperti Bangkok dan juga New Delhi ataupun negara jiran kita Singapura, di mana kalau kita lihat ada kawasan-kawasan di mana tumpuannya sangat tepu dan agak sesak juga kalau kita ingin bandingkan dengan Kuala Lumpur yang disebabkan wujudnya Putrajaya, maka kita telah dapat untuk mengagihkan sedikit lambakan itu. Jadi kita berada dalam tahap yang selesa sekarang ni. Rasanya sesuai untuk mod pengaplikasian Plan for Malaysia untuk kita merancang semula kegunaan kawasan-kawasan sedia ada. Dan tahun pelanan atau perancang-perancang bandar perlu diberi pengiktirafan disebabkan oleh apa yang telah mereka lakukan. Dan antara yang merupakan pengiktirafan terbesar adalah penganugerahan tokoh perancang bandar Malaysia. Boleh doktor terangkan sedikit tentang siapakah tokoh perancang bandar? Kita tak nak reveal lah siapa tokohnya pada hari ini. Ini dapat eksklusif hari ini. Kita akan announcekan pada sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia. Tetapi tokoh yang kita pilih ini merupakan seorang yang menyumbang dengan sepenuhnya dan pentinglah sama ada di peringkat tempatan, di peringkat negeri, di peringkat negara ataupun di peringkat global. Jadi it may come from local authority, it may come from state authority atau it may come from the federal departments. Jadi tokoh ini merupakan seorang perancang bandar. Beliau merupakan seorang perancang bandar, tetapi saya tak nak beritahu siapa, sama ada dia perempuan atau lelaki. Dan beliau sekarang pun merupakan seorang yang memegang tampuk pimpinan yang sangat besar di peringkat dunia. Jadi tokoh ini telah menyumbang sama ada untuk perancangan di pihak berkuasa tempatan dan melaksanakan program-program di pihak berkuasa tempatan dengan komuniti dan sebagainya, di peringkat bandaraya juga, dan juga pernah menjadi seorang yang sangat ulung lah, sangat ulung di dalam bidang perancangan bandar. Jadi kita tak adalah nak reveal the name, kalau tidak dia tak jadi surprise nanti. Jadi macam tokoh Mak Hijrah dia tak ada mention kan. Jadi kita make sure that apa yang kita nak announce ni adalah seorang tokoh yang telah menyumbang dengan besar di dalam bidang perancangan bandar dan desa. Pada masa yang sama juga, selain pada tokoh ni yang di peringkat yang paling tinggi, kita juga akan mengeluarkan satu buku berkenaan dengan senarai tokoh-tokoh Pelan Malaysia sendiri. Iaitu pegawai-pegawai perancang bandar yang telah menyumbang di dalam bidang perancangan bandar sejak dahulu sampailah sekarang. Sehingga tahun 2021 ini ada ramailah kita akan terbitkan buku, tapi kita tidak akan edarkan buku itu kepada awam untuk pengetahuan. Di mana kita boleh dapatkan lebih banyak penerangan tentang
tentang sambutan atau cara sambutan perancang bandar Malaysia 100 tahun. Adakah kita dapat melawat ke laman sesawang ataupun laman media sosial untuk mengetahui dengan lebih terperinci tentang sambutan ini? Kita ada laman sesawang kita iaitu www.http://townplan.gov.my ya. Itu town planning lah ya. Lepas tu kita ada FB juga, FB untuk Plan Malaysia. Okey, dan di situ kita dapat pelbagai maklumat. Kita boleh download certain maklumat tentang garis-garis panduan, rancangan-rancangan yang telah kita sediakan dan sebagainya. Dan dalam FB kita sukalah kalau orang awam atau mana-mana pihak pun like our FB. FB in fact every day ada perkara-perkara yang kita war-warkan kepada public. In fact baru-baru ini kita juga telah mendapat pengiktirafan melalui Malaysia Book of Records pada 2 hari bulan November berkenaan dengan penyediaan pelan guna tanah yang terpantas bagi bandar Kuala Kubu Baru. Kenapa dia dipilih sebagai bandar yang dipilih untuk disediakan untuk mendapat records ni adalah kerana bandar Kuala Kubu Baru ni merupakan bandar yang pertama dirancang di Malaysia. Kuala Kubu ia dirancang pada tahun 1924 oleh C.C. Reid tu. Jadi ni disebabkan ada berlakunya ampang pecah dan sebagainya, jadi bandar baru tu diwujudkan. Jadi konsep dia adalah from garden city to smart garden city. Jadi garden city ni diperkenalkan oleh Ebenezer Howard pada tahun 90-an. Ya, then the concept has been interpreted in the planning and development of Kuala Kubu Baru. Jadi kita suka sangatlah kalau rakyat dan orang awam boleh nak melawat tempat itu dan melihat bagaimana perancangan dibuat dan ia masih kekal di dalam garden setting itu. Ya, banyak mesej yang ingin saya bertanya lagi kepada tetamu kita berkaitan dengan profession town planner ini, kerana mungkin ada yang berminat. Kalau ada yang berminat dalam menjadi seorang perancang bandar, lawatilah laman sesawang ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi berkaitan dengan profession perancang bandar. Terima kasih kita ucapkan kepada town planner Dr. Syamsani, Ketua Pengarah Plan Malaysia, kerana sudi bersama kami bersempena dengan sambutan 100 tahun perancang bandar Malaysia. Seterusnya kita akan bersama dengan Zaleha untuk program Suapan Kasih Asnaf. Silakan Zaleha.